I don't know what they are waiting for. Maybe they are waiting for presidential election. Ataupun yang tunggu pukul 10 je lagi. Yellen speak. Okay, maybe apa lagi? I don't know. But pergerakan tak jelas sangat. Okay, pergerakan yang kurang jelas. GBP AUD, Euro AUD. Minggu ni dah okay ke profit? Euro AUD ada cantik setup. Terlepas tadi. Saya jarang PO. Biasanya saya akan masuk ikut hati je. Kalau ada setup, ada. Dah marking lah sebenarnya. Is it this one? No. Okay. Okay, sementara tunggu yang lain. Kuantan clear. Okay, waalaikumsalam semua. Brunei clear. Hari ni CPM 12 saya cikgu. Tak, hari ni campur semua sekali. Macam biasalah, this is the last CPM. Ini last kali terakhir saya akan ajar untuk buat webinar. Lepas ni, bukan saya tak ajar, saya ajar juga. Tetapi, saka saya akan ajar. SAKA. Macam untuk kajar dia kadang-kadang dia ajar, kadang-kadang bukan dia yang ajar. Saka dia yang ajar. Aduh. So, lepas ni pun saya nak belajar. Saya tadi dah pergi rumah Tok Kajai. Saya tengok dekat atas rumah dia tu, ada dekat tingkap, atas tingkap tu, kan, ada keris terpacak dekat atas. Dia cakap keris terbang. Saya cakap apa tu, Tok? Itu saka dia. Saka saya lah yang ajar. Alright. Sebab bulan 10, bulan 11 saya dah start ride, nak try ride untuk satu Malaysia. Saya dah tak ada masa lagi untuk tahun ni. Nak pusing Malaysia, naik motor dulu. And then tahun depan baru kita jalan-jalan overseas. Okay. Hari ni kita belajar compression. Sambung lagi compression. But sebelum that, before that, sekarang baru 9.26, kita masih menunggu yang lain. Ini compression and chart pattern. Kita dah belajar compression secara asasnya. So macam mana hari ini kita akan belajar daripada compression terbentuknya chart pattern. Chart pattern untuk menggunakan price action ataupun naked chart. Chart pattern sangat penting. Okay. Before that, ada soalan tak? Siapa ada soalan yang lagging, video lagging? Ada suara putus-putus saya. Atia. Sekejap, saya testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. This is Captain speaking. Video clear? Sound clear? Sounds good? Okay, clear? That's good? Suara okay, suara. Ada suara macam-macam. Suara serak-serak basah. Okay, that's good. Okay, macam Yanzen pun ada. Oh my god. Cuma tak dengar kromong. Yes. Untuk bila webinar ni, saya tak pasti kenapa kita tak boleh nak masukkan audio daripada YouTube ke, daripada mana ke. Dia cuma ambil audio daripada saya punya mikrofon saja. Okay. Okay, ada soalan WOMT Iwan Mar dia ajar apa? Okay, WOMT Iwan Mar daripada Cikgu Iwan, dia akan ajar money management. The most important, dia ajar money management dengan macam mana nak buat back test. Macam saya dah suruh you all selalu lukis. Tetapi saya cuma suruh you lukis saja. Macam-macam setup saya ajar you, macam-macam yang you lukis. Tetapi Cikgu Iwan dia ajar lebih detail. Dalam banyak-banyak setup yang you belajar tu, you ambil cuma satu setup saja. And then you back test. Ambil lukis yang lepas-lepasnya, you go dekat mana you nak entry, dekat mana you punya TP, dekat mana you punya stop loss, and then you go you punya risk and reward. Kalau dia lebih daripada 1:2, which is good. Okay. So, daripada situ dia ambil, and then you buat back test.
mana pun dia mesti ada manipulation, manipulate. And then the rest you entry guna money management saja. Ambil risk reward 1:2 boleh, 1:3, 1:4 boleh. So itu sajalah. And then the reason why saya suruh lukis adalah sebab supaya bila even you tengok dekat handphone, you jeling saja pun you dah tahu lah dekat mana nak entry. Okay. And make sure reward agak besar, risk dengan kecil. So bila saya entry, saya akan ukur dulu berapa banyak stop loss saya. Okay. Katakan saya nak entry kat sini, ada double maru. Double maru semua tahu kan? Ibu semua dah baca kan double maru kan? So saya ukur stop loss saya. Lebih kurang 77 pip. Contohnya kat sini lah. So bila saya entry, saya akan letak dulu stop loss. Kan dekat handphone tu bila kita nak entry tu biasa kita terus tekan ni kan. So apa saya buat ialah bila saya nak entry tu, bila dia dah tekan new order tu, saya akan isi dulu bahagian stop loss. Stop loss saya katakan 1.4950. Saya isi dulu 4950 SL, baru saya tekan entry. Macam tu. Maksudnya you ukur dulu you punya stop loss berapa. And then lepas tu jangan gerak-gerakkan lah. Katakan you dah turun sikit, you turun kecilkan lagi sikit. And then dia turun lagi, you kecilkan lagi. Dan dia turun jauh sikit, you letak B, and then dipanggil trailing stop. Trailing stop. Dia pergi jauh lagi, you turunkan lagi. So sampai you punya target. Itu saja. Itu cara paling penting untuk jaga you punya money management. Satu lagi, bila price tembus, macam mana katakan you sell kat sini, price tembus ke atas ni, tak payahlah gunakan satu teknik ajaib. Ada satu teknik teknik tu teknik ajaib. Dia akan jadi secara semula jadi. Semua orang tak payah belajar teknik tu, tapi dia lahir dalam semua orang ada teknik tu, iaitu teknik harapan. Bila price dah naik, kita dah kena stop loss. Biasanya apa kita akan buat? Kita akan tambah lagi sell ke atas sampailah MC. Itu saja cara yang paling berkesan untuk MC. Maksudnya bila kita nak salah, kita tak mengaku, kita tambah lagi sell. Naik atas lagi, kita tambah lagi sell. Dan ini sangat-sangat berkesan untuk MC-kan account. Dan saya dah cuba banyak kali, memang jadi. Memang selalu jadi. Okey. Masalahnya saya ada certificate master teknik harapan, betul. Teknik harapan ni semua orang dah power, dah master, dah ambil PhD dah dalam teknik harapan. Memang saya ada. Selagi you tak layer, selagi itulah insyaAllah you takkan MC. Even you tak ada stop loss, katakan you masuk lot kecil sekalipun, let's say lot account you besar, you masuk lot kecil, you tak payah stop loss pun tak apa. Dengan syarat you punya leverage kecil, ataupun you masuk lot kecil lah. Let's say you ada $1,000, tapi you trade 10%. Itu still okay. Masalah kita, berapa yang kita ada masa tu, itulah kita buat full margin kan. So memang sekejap je lah MC. Alright. So kita tengok sekejap. You cut still tak ke mana. Majority of the price dia buat triangle. Triangle. Maksudnya apa? Triangle ni maksudnya dia atas bawah CP. Kita dah belajar CP semalam. Kita belum start lagi actually, but ini salah satu setup yang cantik. Dulu masa saya lukis zaman dulu, masa saya belajar, saya selalu jumpa pattern ni selalu keluar. Cuba teka nama pattern ni apa? ABC pattern, falling wedges. Dulu selalu lukis, saya lukis macam ni. Dia jadi macam kepala ikan. Pattern kepala ikan. Dia triangle actually. Ikan talapia boleh, ikan jerung boleh, tapi dia ada tengkuk kat sini naik atas, body. And then dekat sini dia buat triangle, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah.
Nampak gigil ikan tadi, lepas tu hilang dah. Okey, yang lain-lain pergerakan tak banyak. Sebab hati ni orang tunggu pukul 10 ni kot. Pergerakan tak banyak, masih berjalan di kawasan-kawasan situ saja. Okey. So, belum ada pergerakan besar, maybe pukul 10 ni ada news besar. Kita start 9.45. Siapa ada soalan? Sila angkat tangan. Jangan tanya saya kemana lah. Pair ni nak kemana, pair tu kemana, pair ni kemana. Saya tak tahu bang. Saya bukan tahu sangat. Tapi kalau nak bagi hint boleh lah. Cuma kena bayar lah. Refresh, recap, CP sell, CP buy. Okay, good question. Okay, CP, okay, dalam kat sini kita dah nampak semalam kita dah belajar CP buy dengan CP sell. Salah satu ciri CP sell ataupun CP buy ialah pergerakan dia yang macam tangga. Siapa pernah belajar TBST? Trade Bank Smart Trade TBST. Laut tenang, pernah dengar laut tenang? Pergerakan laut tenang yang Abang Andin cakap, laut tenang dia base actually. Macam ni laut tenang. Dia base, dia buat base. Dia sideway, dia turun dan dia buat sideway yang rata. Rata. Dia panggil laut tenang. Maksudnya base lah. Ombak Rindu pernah dengar? Oh, cinta lah you. Laut tenang ni maksudnya dia base, dia turun dan dia sideway. Sideway dia tegak sama je. Dia pergi atas, dia pergi bawah, dia pergi atas ke bawah. So, ini dipanggil laut tenang. Tapi H1 sajalah. And then ada satu lagi laut tenang yang ke bawah, ada macam ni. Dia macam laut tenang, candle dia kecil. Ada pergerakan besar-besar, tapi dia ke bawah. Dia ke bawah macam ni. Dia turun naik. So ini CP, simple CP macam ni. Ini CP buy. Sampai dekat awal CP. Ini tempat paling selamat untuk kita TP kan lah. So ini CP buy. And then dekat sini you tengok price turun naik, turun kecil-kecil. Dia turun kecil-kecil, dia buat apa? Dia buat CP buy lagi. Apa jadi pada price? Tapi zone fresh kat dia. Okay. Apa jadi pada price? Price, boom, pancung ke atas, naik ke atas. And then price turun naik. Dekat sini nampak shadow atas, shadow bawah. Salah satu ciri-ciri CP ni dia ada banyak shadow. Shadow atas, shadow bawah. Kerja dia cocok supply, cocok demand, cocok supply, cocok demand. Okay. So dekat sini apa yang terjadi ialah, cuba teka apa terjadi. First you ada supply zone, price reject ke bawah, and then dia naik atas. Dia naik ke atas, so ada demand zone. I ambil shadow saja. Bila price sampai dekat demand zone, demand tendang naik atas. Sampai kat supply zone, supply tendang ke bawah. Sampai kat demand, demand tendang ke atas. Sampai kat supply, supply tendang ke bawah. Sampai kat demand, demand tendang ke atas. Sampai kat supply, supply tendang ke bawah. Lalas bentuk dia turun naik tu, dia berbentuk triangle. Nampak tak triangle? Kan? Bila triangle macam ni, maksudnya apa masa tu? Maksudnya CP sell dan CP buy telah berlaku. Bawah ni CP sell, atas CP buy. Betul tak? Selamat malam macam tu. Sila ambil tempat duduk masing-masing.
Okay, kita baru start saja bab CP. Refresh daripada semalam. Okay. So, apa jadi pada price? Masa ni supply dengan demand siapa kuat? Macam Membola JDT lawan let's say Bangladesh lah. JDT push ke atas, Bangladesh tendang ke atas. Permainan hanya di tengah-tengah padang, berlega-lega di tengah padang. So sama kuat betul tak? Tetapi at the same time, bila dia dah sampai ke ujung sini, di tengah tunggu news ni, sama kuat. Bila dah sampai sini, dua-dua dah jadi sengit. Dah jadi sama-sama lemah. Sebab dekat sini supply dah clear, dekat sini demand dah clear. Okay. So dekat sini apa you nak buat? Masa ni katakanlah ada news. Ada news TV3 kat sini. Waktu kat sini. 8:30 malam ni. 8 malam news TV3. Apa you nak buat? Atas ada CP buy, bawah ada CP sell. Kek lapis. Nak buy ke nak sell? Ni sekarang dah jadi boleh lah cakap. Tak tahu lah. Tak tahu kan? Buy boleh, sell pun boleh. Betul tak? So apa you buat ialah you buka dua account. Macam biasa saya ajar itu tadi. Satu account you buat layer sell stop. Satu account layer sell buy stop. Dari sini sampai sini you buat sell stop sampai demand. Demand sampai sini pun okey lah. You buat sell stop. So apa jadi pada price? You kena pandai mah trade. Forex ni is not about you win ataupun you loss, tapi yang penting you punya strategi bang. Janji you menang, you nak attack secara gerila ke, you nak attack secara sniper ke. Dia jangan dia pergi atas bawah and then naik atas ke bawah. Habislah you dua-dua kan MC. Okay, ini dia panggil. Okay, trade balance dilarang sebahagian broker. So, that's why saya cakap buka dua account. Satu, you buka account dekat broker lain, buy. Broker lain, sini you buy. So, benda ni sangat-sangat berbaloi bang. Serius saya cakap you. Tak payah nak buat analisa. Pasang perangkap, pasang you tebal jala. You tebal jala. Letak TP kat mana. Esok lusa, you angkat you punya jala. Senang kan? Betul tak? Ini salah satu cara untuk buat pasang claymore atau pasang bom berangkai. Okay? So, but today kita akan belajar. Nampak macam ni Sini triangle. Sini triangle. But kita secara betul lah. Kita belajar secara betul-betul ni. Macam mana nak analisa. Macam mana nak jadi analisis market. So dekat sini dia dah jadi triangle. Benda yang sama, konsep yang sama. So in this case dia ke atas. Kan? Nampak tak ke atas? Dia nampak ke atas. And then dekat sini dia stop. Bila dia stop, you kena tengok sebelah kiri you ada apa. Kenapa dia stop sampai situ saja? Kalau you tengok sebelah kiri, kita tak ada apa-apa. Ada SR flip bukan kat sini. So, that's why you kena pandai-pandai lukis. Testing. Ada yang suara hilang. Y'all suara okey ke? Sound okey tak? Okey, yang ada problem dengan suara maybe ada gangguan internet . So, begitu juga dekat sini. Ni CP. So, dekat sini pun CP juga. So, apa jadi pada price? Price boom ke atas. Naik laju. Okay. Sampai kat sini ada gap. Sini ada gap. A big gap kat sini. Kan? Kat sini ada gap kan? Sini dah CP dah. Dah clear. Sini supply zone semua dah kena cucuk.
Kalau CP elok main TF berapa? Depend. Kalau you rajin, you main TF M1. M1 bersepa-sepa CP. Pasang je buy stop, sell stop, buy stop, sell stop. Kalau M1 you tak payah tunggu news lah. Tapi kalau you main TF besar, ada harapan pergi jauh sikit lah, beratus-ratus pip. Baru boleh dapat 1000% selentak. Okay? Daripada $100 jadi 2000 lah, jadi $1000. Macam ni sampai 235 pip. Cantik lah. So dekat sini ada CP. So last sekali SR flip kat sini. So ataupun you tengok sini dah CP, mana supply terdekat? Kat mana supply terdekat? Sini kita ada satu supply, drop base drop. Dan kita ada satu lagi supply kat sini. Hello. Okay. So macam biasalah, try entry dekat QM level ke, dekat mana-mana ke. QM level dah belajar. So you boleh layer daripada sini sampai atas ni. Sampai sebelah, itulah paling maksimum. Sebab dekat sini ada gap, sini ada gap, sini ada gap. Nampak? Bila ada gap, price akan retrace. Contoh macam dekat sini kan, you ada gap. Dekat sini ada gap, saya tulis dekat sini ada gap. Video lagi tak? I punya percakapan dengan cursor okey tak? So apa jadi bila ada gap? Okay, bila ada gap, price retrace. Price retrace So jaga-jaga dekat sini. Kalau ada retrace sampai ke bawah, dah account you dah koyak. You punya jaring dah koyak. Kalau ada sambung di atas, okey lah. Macam ni nak tahu yang dia akan retrace ke bawah ataupun sambung ke atas? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu? You nak layer sampai maut ni, sampai atas. You punya supply zone ke atas ni. Kita kena plan. Bawah dah ambil demand. Okey, untuk you tahu dia sambung tak, you kena tengok candle yang cocok kat sini. Shadow yang cocok ni, zone kat sini. Kalau sampai, maksudnya apa? Maksudnya sini dah jadi kosong. Supply zone sini dah kosong. So you pun doa-doa lah, dia akan sambung ni atas. So dekat sini SR flip, price reject ke bawah. Dekat sini pun untung dia naik atas balik. Kalau dia reverse ke bawah, account koyak sebab kita dah layer sampai atas. Okey. Sebab tu saya suruh entry dekat bawah lot gajah. Sebab dulu saya pernah buat, masa saya buat testing. Saya entry memang full margin terus. Dengan $100 tu, entry yang first ni terus tinggal dalam 100% ataupun 200%. So dekat sini you masuk lot gajah sikit. Dia panggil lot anchor. Lot besar sikit lah maksudnya. And then dekat atas ni, daripada atas sampai bawah you layer you layer daripada 0.01 lot kecil-kecil je. 0.01. 0.01. Maksudnya you layer sampai atas. Sampai atas ni. Okey. So kalau you ukur daripada bawah sampai atas 300 pip ataupun 200 pip, insya-Allah you akan dapat 1000% ataupun 2000% or even kadang-kadang lebih besar daripada tu. Okey. Okey. Boleh tak? Boleh Boleh kalau kau. Dengar, ingat tu. So, apa jadi bila price reverse kat sini? You dah layer penuh sampai atas. Katakanlah, you dah layer daripada sini sampai ke atas ni. You dah ke bawah sampai sini.
Apa jadi pada dia punya account? Dekat bawah ni dah profit, yang atas ni semua tengah float. Okey? Float. Sebab ni dah negatif, 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 negatif. Banyak pula tu negatif. So apa kan jadi? You akan kena stop out. Dia bukan MC, dia panggil stop out. Okey? Stop out ni maksudnya mana account, mana you punya layer yang paling 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 banyak negatif dia, dia akan buang dulu. Kalau katakanlah you punya stop out level you SO level, let's say katakanlah 80%, macam IC market dia tinggi 80%. Setengah broker lain, let's say 50% lah. Katakanlah you punya margin dekat sini tak cukup sampai negatif 50%, dia akan close yang you punya sales buy kat sini. You dah layer buy banyak-banyak sini kan. Dah layer buy. Dia semua tengah negatif. Okey. Lepas tu apa dia buat lah, dia akan close. Stop out, dia akan close yang ni, so dia tolak lagi. Dia tolak lagi. Dia tolak lagi sampai dekat sini. You dah nak nangis lah ni. Dah nak jadi you punya setup, tapi dah tolak. Tetapi you jangan lupa, kita ada satu lot anchor besar kat sini. Sauh kita besar kat sini. Okey? Lot sauh kat sini. Benda ni lah yang akan bagi kita profit. Contohnya dekat sini saya masuk 0.1 lot. Okey? Dan maksudnya 0.1 lot, dia 1 pip 1 USD. Okey? So bila sampai kat sini, price sampai dekat sini sekalipun, dia masih profit 90 USD. Untuk yang ni sahaja. So abang lot abang ni lah yang akan tolong kita. Okey? Okey, kalau you nak layer bawah ni rapat, okey, tak ada masalah. You layer rapat-rapat, tetapi masa tu you punya margin tu cukup tak cukup? You kena tengok margin you. Okey, kalau you punya margin cukup, tak ada masalah. Sekarang ni saya nak full margin yang gila babi. Sebab apa? Bila price naik macam ni, dia naik atas, katakan you masuk 0.1 lot sini, 1 pip 1 USD. Bila dia naik macam ni, kalau you tak letak 0.1 lot ni, you perlukan margin untuk you punya entry. Buy stop. Kalau you tak ada mendalam ni, takut you punya tak cukup margin. Okay? So, bila you ada 0.1 lot, benda ni akan dah profit masa tu. Dia naik sampai sini dah 94 USD you dah profit. So, dengan profit tu, kita beli lagi. Maksudnya buy stop tu semua trigger. So, kita beli dengan keuntungan yang kita dapat. Faham tak? Okay. Faham? Patutlah. Sebab tu you kena buat lot besar. That's why entry yang pertama ni paling penting. Dia akan anchor. Dalam grup tadi ada siapa buat daripada 14 USD jadi $100 ke berapa ratus dolar. Tengok dia punya entry pun dah tahu dah. Dekat bawah tu dia ada lot besar. 0.1. Yang atas ni kecil-kecil je. 0.01. And then bila kat sini, bila price turun, dia akan stop out dia punya yang tengah float daripada sini sampai sini. Jangan takut bang. Jangan takut, relax saja. You trader kental ke tak kental? Kalau you tak kental, you jangan buat macam tu. Okay? Kalau you nak tahu you kental ke tak, you biar saja. Sebab saya pernah buat, account $100 saya buat, saya masuk 0.1 lot, price dah naik atas, and then dia reverse. You tahu, dia tolak saya punya yang stop out ni, kena stop out, yang buy yang tengah float tu, sampai account saya jadi negatif. Saya punya balance masa tu negatif 127 USD. Okey. Balance negatif 127 USD. Maksudnya masa tu saya MC ke tak? Saya tak MC sebab yang bawah ni masa tu tengah profit. Yang lot anchor ni tengah profit
lepas 300 lebih kurang. 300 USD. So berapa equity saya masa tu? Equity saya 300 USD tolak 127. Okey. Lepas tu saya baca doa sikit, baca doa, baca Allah tolonglah kasih naik, kasih naik. Alhamdulillah dia naik, 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 naik. Bila sampai sini, jadilah 1K hingga 2K USD. Cukuplah. Contohlah, ini contoh. Okey. Alright. Teknik doa, teknik baru. So, satu cara, kalau satu lagi, kalau you nak, macam katakan you tengah float, you tengah floating, macam mana you nak tolong you punya account? Doa saja tak cukup bang You kena pergi derma ke mana-mana. You derma saja. InsyaAllah akan ada rezeki. Okey? Okey, boleh? You derma ataupun you buat pengorbanan ataupun you top up lagi ke, dapat pahala, and then insyaAllah dia akan ikut you punya ni. Sebab dulu saya pernah kena sekali, masa saya belajar forex dulu, saya selalu sangat saya loss hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari saya MC. Kalau tak MC pun hari saya dah break even. Hari saya break even, maksudnya saya dah entry, dia dah pergi sampai $100, $200, and tiba-tiba dia break even. Lepas tu dia baru dia naik sampai 400 pip, 500 pip. Saya duduk terfikir, kenapa selalu jadi macam ni? And then satu hari tu, saya pergi JB. Saya nak belajar forex dengan geng-geng ni. Saya pergi JB. Masa berhenti dekat RNR Pago ke RNR Seremban, ada seorang tafiz, budak lagi, dia pakai serban. Lepas tu dia minta derma lah. So saya pun derma je lah macam biasa. Tiba-tiba dia doa depan saya, bagi murah rezeki. Masa tu saya tersentuh lah. And then hari Jumaat tu, masa tu maksudnya, apa yang you buat selama ni, you berjaya ke tak, you tak berjaya, mungkin bukan daripada you punya usaha, tapi mungkin doa. Macam tu mungkin doa daripada apa ni, tafiz tu. You tahu tafiz kan? Tafiz budak-budak yang hati dia bersih, dia tak buat dosa. Dia punya doa tu lebih makbul. Okey? Jangan you cari pula budak tafiz suruh you paksa doa untuk you. Benda ni secara orang cakap untuk you belajar. Orang cakap pembelajaran. And then you, okay. So, dah 10 dah. Saya bagi tazkirah. Belum malam Jumaat lagi kan. So, dia akan jadi chart pattern. Dan dekat mana biasa dia akan reverse? Dekat, kalau you sell dekat supply zone. Follow kita punya rules. Supply zone. And then you ada QM level kat sini. Kan? So, katakanlah price tengah naik bentuk CP. You cari dekat mana tempat yang sesuai untuk you entry. Atas sini ada supply zone, ada double maru sini. Sebelah sini ada QM level. The best place. Okay. And then cara dia turun, you tengok pula macam mana. Alamak, dia turun, target kita let's say katakan ada dekat demand zone kat sini kan. Ataupun dekat sini ada QM level lagi. Target kita dekat situ. And cara dia turun, you tengok macam mana. Dia turun bentuk CP juga. So kalau dia turun bentuk CP pun you kena jaga-jagalah, kena cepat-cepat TP. Okay. Trend line tu kena dekat shadow.
You tarik dekat shadow. Shadow. Agak-agak lah. Shadow dengan shadow. Alright. So macam tu lah. So selalu berjaga-jaga dengan CP ni. Terlalu bahaya bang CP ni. Okay. Compression. This one CP. Price turun dia kecil. And then atas tu ada banyak shadow. Sekali price naik, boom, laju tak bagi can. Tu jaga-jaga. Macam ni simple lah. CP. Kalau you tarik yang bawah ni, dia jadi pattern macam ni. Sama je pattern dia. Dia akan buat bentuk triangle. CP always buat triangle. Jadi kita akan belajar lebih detail. Okay. Nampak tak? Price besar, tengah naik, and then dia turun CP. Sambung lagi ni atas. Turun lagi CP, dia sambung lagi ni atas. Macam tu je. Okay. Faham? Bahawa masa sekarang you kena faham konsep CP. Boleh? Lepas tu baru kita masuk chart pattern. Okay tak? EU dah turun lah. Siapa tahu EU turun kenapa? Banyak saya conteng sampai saya pun tak nampak apa benda ni. Dia buat high low. Okay? Tak apa. Apa you buat lah. Pergi dekat mana-mana web browser. You buka. You tekan Forex chart pattern. Atau you pergi dekat Baby Pip. Benda ni dia ada ajar dekat mana-mana. Important chart pattern archive. babypip.com. Yes, poinnya adalah apabila price buat CP candle tu dia naik tapi dia kecil. Dia naik dia kecil. And then dia ada shadow banyak. Dia cocok sama ada demand ataupun supply. Okay. Ini babypip.com. Semua yang trade forex semua wajib belajar kat sini. Saya dulu belajar kat sini. Satu-satu saya baca. Apa benda tu chart pattern, apa tu macam-macam ada dalam ni. Segala ilmu ada dalam ni. Percuma saja. Okay. Macam mana nak trade double top, double bottom tu apa dia, chart patterns, apa ni. How to trade the head and shoulders, QM. How to trade wedges, chart pattern. How to use rectangle, chart pattern to trade breakout. Dulu masa saya belajar, benda ni cuma saya hafal. Kalau macam ni. Tetapi bila saya dah belajar supply and demand, baru saya tahu. Daripada supply and demand terbentuknya chart pattern. Saya try buka sini satu. How to trade wedge pattern. Nampak macam ni. Rising wedges. Okay, rising wedges. Ini salah satu favorite. Dalam forex ada berapa banyak chart pattern? Siapa tahu? Ada berapa banyak chart pattern dalam forex? Tak tahu. Ada 8. Teka je bang, tak ada salah, tak ada betul. Ada 6. Ada banyak sangat. Ada 64. Banyak. Good. Ada 15. Actually, yang sebenarnya kita tak nak pening-pening kepala. Chart pattern terbahagi kepada 2. 2 saja. Bukan chart pattern. Chart pattern terbagi kepada 2. Okey. Salah satu continuation. Betul tak? Satu dia menyambung, satu lagi reversal. Maksudnya, kalau continuation ni bermaksud menyambung. Dia sambung trend. Price tengah naik ke atas. And then dia turun bawah.
And suddenly dia buat uh, dia turun bawah sebagai CP katakanlah. Dia turun bawah kecil-kecil. Maksudnya dia nak naik ke atas. Ini chart pattern Ini chart pattern. Maksudnya continuation. Dia nak sambung ke atas. Yang reversal pula, dia nak reverse. Bila dia tengah naik atas ni, bila-bila tiba-tiba dia buat chart pattern macam ni, maksudnya dah masa untuk reverse. And then dia turun ke bawah. Sama juga dengan litar circuit Sepang. Litar F1 Sepang, mana-mana Sepang. Ada berapa banyak corner kat sana? Siapa sini main motor? Siapa tera main motor dekat litar Sepang, ada berapa banyak corner? Dia ada dua saja. Satu belok kiri, satu belok kanan. Yang lain tu cuma belok tajam sikit ke, belok U-turn ke, ada yang lepas belok kiri, belok kanan. Tapi konsep dia tetap sama. Dia cuma ada dua. Satu belok kiri, satu belok kanan. Okey. Macam tu juga. Chart pattern terbagi kepada dua. Satu continuation, satu lagi. Dulu kita dah belajar CP. Yang pertama, you nak belajar continuation dulu ke reversal? Sekejap, saya ambil daripada sini. Saya tengok image. You nak belajar reversal. Sebab reversal, you dapat entry dekat pucuk ataupun buy dekat akar. Betul? Chart pattern forex. Yang ni. Okey, kita belajar yang reversal dulu. Reversal, salah satu chart pattern reversal. Yang pertama ialah rising wedges. Chart pattern dia macam ni. Kalau price tu naik, and then dia turun, and then dia naik. Video lagi and then dia naik lagi, and then dia turun, and then dia naik lagi, and then dia turun, and then dia naik lagi, and then dia turun. Tiba-tiba sebelah kiri ada supply zone. Dia ada supply zone kat sini. So, you rasa apa jadi pada price? Keboom. Keboom apa? Turun. Sebab sini adalah CP sell. Simple. So, price akan reverse. Dia ke bawah. Turun ke bawah. Okay. Alright. So, ni dipanggil rising wedges. Bentuk dia macam ni. Lagi landai. Rising wedges tu lagi cantik. Maksudnya landai. Maksudnya kalau dia macam ni, lagi landai, lagi cantik, lagi senang dia nak terjun. Betul tak? Okey? Boleh? Okey. Satu lagi adalah bila bila price tengah jumpa dekat demand zone. Ni you punya demand zone. DZ. And then price turun kecil. Dia naik, and then dia turun, and then dia naik, and then dia turun, and then dia naik, and then dia turun. So kalau you tarik dia trend line atas bawah, shadow yang atas ni you sambungkan atas dan bawah, dia jadi macam ni. Ini dipanggil bentuk falling wedges. Tahu kan bentuk wedges macam mana? Yang you selalu makan dekat KFC tu. Wedges kentang tu. So dekat sini kemungkinan besar kebarang kalian adalah price akan naik. Okay. Cheesy wedges tahu? Cheesy wedges je sama juga macam ni. Falling wedges. And then you buat layer. Maksudnya you letak banyak cheese. So dia jadilah cheesy wedges. Tambah cheese lagi sedap. Okay. So, apa dia buat? Price boleh naik terus sampai habis ke? Ataupun dia akan buat apa? Biasanya price akan break awal CP. Ni awal CP kita dah belajar kan?
And then dia akan patah balik, barulah dia akan naik macam ni. Okay, macam ni pun sama juga, awal CP kat sini, dia akan break ke bawah, and then hit, and then baru dia sambung ke bawah. Ini dipanggil reversal. Okay, you dapat betul-betul entry tempat cantik. Itu macam yang tadi tu, contoh dia dekat mana tadi? You akan nampak benda ni selalu sangat. Template. Okay. Alamak. Kejap Selalu berjaga-jaga. Macam mana pattern dia? Euro USD tadi ada. Euro USD. Rising wages dengan falling wages. Yeah, there's something like this. Sekejap, saya pakai H4 lah senang. And then saya suka H4 sebab dia lebih kepada, orang cakap, macam mana macam ni. Dia naik ke atas, and then yang atas ni pun lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Ini dipanggil rising wages. So, dekat mana kita nak start masuk? Cari sebelah kiri. Supply zone you dekat mana? Okay. Okay. And then, mana lagi? Biasa rising wages ataupun falling wages dia akan berada di hujung-hujung. Maksudnya dia menunjukkan bahawa trend dah melemah. Okay. Trend dah melemah macam ni. Inilah yang ramai kena itu EMC. Dia naik sebatang besar macam ni. CP ni bang, berapa besar punya CP? H4 macam ni. Masa ni FOMC. 400 pip dia sekali naik malam tu. 400 pip. Ada yang MC 40k, ada yang MC kau-kau yang 100k. Sebab masa tu trend tengah turun. Tapi dia turun bentuk kecil-kecil ni. Dia turun naik. Sampai masa dia kebabum. Dia naik atas. Kalau you tukar daily, nampak tak? Ataupun lagging terlalu. Kalau you tukar daily, you ada demand zone kat sini lebih kurang. Something here lah. Nampak So tengok cara dia turun tu. Bentuk dia macam mana? Yang depan mana? Depan ni tak nampak. Okay. So ini salah satu cara tanda-tanda price nak reverse. Ini dipanggil falling wedges. And quite macam ni pun CP. But this one triangle. So triangle ni biasanya dia 50, saya tunjuk 50-50. Apa itu triangle? Apa itu CPLQ? So ini salah satu contoh rising wedges. So kalau you ada supply zone, katakanlah you ada supply zone kat sini. And cara price naik menuju you punya supply tu, dia buat bentuk rising wedges. Dia turun naik. Buat pattern rising wedges. So kemungkinan besar dia nak terjun ke bawah. Okay. Dia akan ke babum. So kita tengok contoh rising wedges. Ada tak? Yang ini agak senang untuk you detect dia nak berubah. Dia nak berubah arah. So ini for yang ke bawah ni falling wedges. Yang ni rising wedges. So reversal. Maksudnya dia nak reverse. Price tengah naik dia nak reverse ke bawah. Yang ni price tengah turun dia naik
dia naik ke atas. Okey. Faham tak? Falling wedges dengan rising wedges. Hello, anybody home? GJ GJ kejap. GBP, JPY. Ah, 15. Not really. Okay, GJ ni dia not really dekat sini lah kot. Masa dia dekat sini, you ada supply zone sini. Tak boleh tembus lagi lah. Kali ketiga ni. And then tengok cara price naik. Tapi macam ni adakah ianya wages? You tengok. So, dia tak kerja sangat. Dia jadi macam lebih macam ni lah. Okay. Sampai ke atas dia boom ke bawah. Something like that. Oh, USD Canada rising wedges cheesy extra hot. Ya ke? USD Canada. Time frame berapa? Ni UJ H1. Chef ikat H1. Bukan. Ini tadi setup wedges ikan. Perasa ikan. Ramai yang kena kat sini kan? Sebab atas ada CP, bawah ada CP. So you ada nampak tak? Kejap lagi saya ajar apa itu CP, apa itu triangle. Okay, sekarang faham tak bentuk rising wedges dengan falling wedges? Rising wedges bentuk dia macam ni. Bila you tarik trend line tu dia macam ni. And then shadow yang atas tu dia macam ni. Dia macam ni. Macam ni shadow dia, shadow you letak tarik ke bawah, dia jadi triangle, macam ni. So itu bukan extra hot apa tadi? Kalau macam ni dia jadi triangle. Bila triangle, bawah ada CP buy, bawah ada CP sell. Atas ada CP buy. So bila ada satu CP buy, satu CP sell, apa you nak buat? You nak buy ke you nak sell? Yes, don't trade. Maksudnya dia 50-50, 50%. Kalau you tak kental lah. Tapi kalau you hati kental, macam saya cakap tadi lah, satu you letak buy stop, satu account, buka dua account, satu lagi buka sell stop. Satu akan MC, satu lagi profit. Yang satu MC let's say $10. Yang TP you dapat $100. Okey lah, 9 boleh pak kalau kau, sebab itu hari yang dulu USD JPY, ada seorang budak tu dia buat. Dia buat betul-betul apa yang saya suruh buat. Ingat tak saya ada buat kelas apa tu? Kelas combo dekat KL. Ada Encik Hafiz, dia temu ramah. Apa nak buat lepas habis kelas? Apa nak buat dengan pair? Masa tu price dekat sini. Sini belum siap lagi. Price dekat sini. So, dalam banyak-banyak pair saya tengok USD JPY dia tengah mengecil macam ni. Okey. Dia dah jadi triangle. Satu CP buy, satu CP sell. Saya cakap dalam tu, you boleh buka dua account, satu buy, satu sell. Ada orang yang buat betul-betul. Dia buy stop daripada sini sampai atas, sampai supply zone kat mana saya tak pasti. Tapi dia dapat reward yang sangat cantik lah. Account yang sell tu mungkin MC sebab dia dah trigger kat sini dan dia naik atas. Dia maybe rugi $100, tapi yang dia buy tu sampai 400 bang, sampai orang cakap ber-KKK USD jugalah dia dapat. Okey.
Macam tu je konsep dia. And kalau you kena yang jenis macam ni, ini koyak lah, ini MC lah. You ada CP buy and then you ada CP sell. Price pergi bawah and then dia naik atas and then dia ke bawah balik. Yang ni memang dua-dua koyak. Boleh? Boleh Alright. Triangle dah belajar. Rising wedges, falling wedges. So, triangle dalam kategori apa? Triangle ada banyak jenis triangle. Jadi saya akan lebih detail. Adakah triangle tu continuation atau reversal? $50-50. Maksudnya 50%. Dia boleh naik dan dia boleh turun. Kebarangkalian dia untuk pergi ke atas dan ke bawah sama. Kalau you tengok chart pattern triangle, dia ada banyak jenis ni. Saya view image. Saya besarkan ni mana ni? Wedges continuation. Ni wedges reversal. Symmetrical triangle. Apa maksud symmetrical triangle? Symmetrical maksudnya triangle yang sama sudut dia. Dia lebih kurang macam ni. So price naik ke atas, jumpa supply, supply tendang, jumpa demand, demand tendang, naik atas. Ini dipanggil symmetrical triangle. So tunggu breakout lah. Biasanya macam ni market tak tentu hala. Dia tengah tunggu satu decision yang penting. Mungkin FOMC, mungkin masa bulan depan ada news besar, ada interest rate ataupun mungkin ada president election, ada macam-macam lah. So dia boleh naik atas ataupun dia boleh ke bawah. Yang ini nak katakan continuation pun bukan, reversal pun bukan. This is kita panggil 50-50. 50-50. Okay. Alright, triangle faham triangle? Contoh dah nampak, USD JPY memang selalu buat triangle. Kalau you dah tengok banyak dekat pair, you tengok USD JPY, selalu triangle. And then bila ada triangle, you tengok dekat chart, mana-mana sekalipun apa you buat. Biasanya mereka sedang menunggu satu news yang agak besar. Okay. Kalau you survey tu, price tak ke mana-mana, sekejap naik atas, sekejap turun bawah. Sekejap naik atas, sekejap turun bawah, mereka sedang menunggu something news. Big trader tak masuk dalam market. Big trader lepak tepi. So yang, kalau big trader lepak tepi, siapa yang ada dalam ni? Cuba teka ada siapa dalam ni? Market maker ataupun kedai runcit ataupun ikan bilis. So bila ada ikan bilis, bila ada trader kecil-kecilan je, pergerakan dia tak besar. Dia turun naik kecil-kecil je. Okay. Alright. And then, apa lagi? Tadi saya ajar. Alamak, sangkut lupa kat mana. Ada ascending triangle. Ascending triangle bentuk dia macam ni. Ascending triangle. Okay. Ascending triangle ni maksud dia bentuk dia segitiga juga. Tetapi atas dia rata, bawah dia bentuk menaik macam ni. So price akan datang daripada bawah sampai dekat supply sini dia agak reject, ke bawah sini dia turun, and then dia naik atas, and then dia turun, and then dia naik atas, and then dia turun, and then dia sangkut kat tengah-tengah. Okay. So dekat sini kita ada CP cell. Di belakang sini kita ada supply zone. Let's say kita ada satu supply zone. Biasanya dia akan sangkut dekat supply zone. Kita ada CP. Very nice. Sangat cantik. Supply zone kita ada QM pula. Ada complete. Semua dah cantik lah. Clean supply zone. Price terjun ke bawah kau-kau.
And then price naik buat macam ni. So, sekarang price tengah buat macam ni. You nak buy ke you nak sell? You ada CP sell. You ada supply zone. You nak sell ke nak buy? Siapa cakap dia nak sell? Tulis je. Okay. Tapi you boleh cakap satu saja. You tak boleh cakap buka dua account. Lama yang sell, buy. Ada yang buy. Ada yang sell. Ada yang buy. Buy. Sell. Semua pun ada. Okay. Sell. Okay. Perfect. Kita ada CP sell dekat sini. Kita ada supply zone kat sini. So, kita akan sell. You sell kat sini, price. Kenapa? You kena jawab soalan ni. Kalau you jawab, you tahulah benda ni. Stop loss hunting sebab dia bukan clear. Sebab supply dah clear. Maksudnya, masa price naik kat sini, you ada supply zone. Price sampai kat sini, apa dia buat? Dia ambil order. Sell limit kat sini. Bila dia ambil order sell limit, price turun ke bawah. So, sell limit ada atas lagi, tinggal sikit dekat sini, lebih kurang. Kat sini pun ada lagi sikit. So, price naik atas lagi. Dia naik atas, dia cocok pula sampai sini. And then dia turun lagi. And then dia naik atas lagi. Sampai sini, dia cocok lagi turun bawah. And then turun bawah. So, lama-lama, apa jadi pada you punya supply zone kat sini? Order sell limit kat sini lama-lama? Lama-lama habis. Dah tak fresh. Lama-lama habis. Sebab dah cocok. 3 kali, 4 kali dia dah consume. So, bila dah habis, next time, saya jentik satu sen kat sini pun, saya buy kat sini, price naik atas. Nampak tak? Dekat sini kita panggil TT1. First time dia datang fresh. Memang you boleh sell kat sini. Touch trade 1. Alamak. Warna merah. And then you ada touch trade nombor 2. 2 kali dia datang. And then 3 kali dia datang. Kali keempat dia datang, tembus. Sebab tu banyak supply zone yang tembus. Sebab benda lah ni lah bang. Okay. Faham tak? And then dekat mana benda ni selalu berlaku? Kalau saya padam balik, benda ni selalu berlaku di kawasan fake out. You ada supply zone sini. And then you ada SR flip. Katakanlah price turun macam ni. Turun sampai sini. Ini you punya supply zone. Okay. And then katakanlah you ada support kat sini. Katakanlah and then price naik. So, masa price naik kat sini, biasanya price akan buat supply zone baru. Dekat sini dia jadi apa? Support become resistant. Sebab dekat di sini ada breakout, a big breakout. So, sini akan jadi SNR. SR. Support resistant. So, sini dah jadi SR flip. Faham tak? Kenapa jadi macam ni? Sini you ada big breakout, candle big breakout. Sini you ada support, shadow. Di sini dia akan jadi shadow. You boleh entry. Kali pertama SR flip, you boleh entry dengan syarat ada big breakout. And then dekat sini price turun ke bawah. So, bila price turun ke bawah, sini dah jadi, sorry. Sini dah jadi apa?
Dia dah jadi supply zone. Betul tak? Rally base drop. Okay. And then dekat sini price naik ke atas. Naik ke atas, dia sentuh satu, jumpa supply zone, dia turun bawah sikit. And then dia naik atas lagi. And then dia bawah sikit. And then bawah sikit. So dia dah jadi triangle. Ascending triangle. Dia dah start umpan. Okay. Hello, ada orang tak ni? Senyap je semua. So sini SR flip. Dah jadi fake out. SR flip adalah fake out. And then dekat zone supply ni, tak boleh sell kan? Saya cakap bukan tak boleh sell. Maksudnya jangan sell dekat SR flip. Supply zone yang berlaku, yang bukan jangan sell dekat SR flip. Support become resistant, you boleh sell dekat resistant ni. Tetapi supply zone yang terjadi daripada resistant ni, supply zone yang kat sini, you tak boleh sell dekat sini. You tak boleh sell dekat sini. Di kawasan ni tak boleh sell. Dia akan selalu buat macam ni. Okay. Dia akan umpan orang. Dia akan buat pattern kecil. Dia akan buat CP sell. And then di atas dia buat triple top. Ataupun dia panggil ascending triangle. So apa akan jadi pada price? Price akan naik ke atas. Yes? Naik ke atas. Dia cari true supply. Ini baru true supply. True supply maksudnya supply yang sebenar. Okay? Dia jadi CPLQ. Faham tak? Kat sini ramai yang kena Selalunya yang kena ni dia trade dekat M5 atau M15 tanpa tengok time frame besar. That's why bila you buat mapping, anda siap-siap time frame besar dulu, H4. Bila you nak entry lah dekat time frame kecil. Tapi you kena jaga-jaga tempat ni. Kat sini selalu berlaku. Ascending triangle. And kalau you tengok dekat sini, ascending triangle, chart pattern, dalam pattern. Ascending triangle ke continuation ke reversal? Ascending triangle. Continuation. Maksudnya dia akan sambung trend. Nampak kat sini? Kalau you tengok mana-mana, alamak, video belum load. Kalau you tengok dekat sini, mana-mana dia lukis pun, dia akan sambung trend. Saya ambil satu contoh. Yang ni. Dia sambung trend. Bila atas you ada triple top, bawah ada CP. Dia bukan ke bawah. Dia naik atas. Faham tak Pak? Papa-papa semua faham? Faham, bagus. Okey. So jangan gopoh-gopoh. Bila jumpa CP saja nak belasah. Jumpa CP je nak belasah. Jumpa CP je nak belasah dah. Dengan you punya CP, dengan you punya wedges, dengan you punya cheesy, hangus. Okey? Boleh? Jadi kena belajar-belajar faham. Maksudnya dekat sini ada correlation, ada pemahaman di sini. Sebelum ni kita belajar chart pattern. Siapa sebelum ni dia trade naked chart? Chart pattern. Itulah cheesy extra hot. Baru betul-betul hot bila account dah MC. Extra hot. Bila you belajar chart pattern, you gabungkan dengan pemahaman supply and demand. Barulah you nampak you boleh baca market. Betul tak? Kalau dulu kita hafal saja. Kadang-kadang bila hafal you tak ingat. Betul. Tapi bila you faham, price pusinglah bagaimana. You boleh baca. Itu yang kita nak. Maksudnya pemahaman. Macam ni dia ada support. 1, 2, 3, 4.
Yang last ni, shadow yang atas ni, dia cocok supply zone yang last. Dia cocok dekat sini, dia cocok lagi, dia naik atas, dia boom ke bawah. Dia bukan naik atas, Okay. So, ini adalah continuation. Semuanya dengan CP saja. Descending triangle, sama juga. Descending triangle, you just, kalau ascending triangle, you follow trend, you naik ke atas. Kalau descending triangle, you follow trend juga. Dia turun ke bawah. Dekat bawah ni, ada support, ataupun ada demand. You just terbalikkan saja dia punya monitor. Pattern dia tetap sama. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, and then dia turun, and then dia naik. Biasanya dia akan hilang. Betul eh? Halo. Okey, ada tak suara? Ada. Cuba cakap. Okey. Nasib baik. Kalau tak kena buat acara bisu. Alright, good. Faham so far ada faham tak? Ada faham tak? So far faham tak? Okay, good. So bila you faham, apa you buat ialah you balik, buka balik babypip, babypip.com, you baca balik babypip, you buka chart pattern, oh macam ni rupanya. Barulah ada perkataan oh. Oh tu maksudnya itu you dah ada kesedaran. Oh macam ni. Oh maksudnya barulah senang you belajar. You dengan kefahaman. Okay, double top dengan double bottom. Okay, last channel. Apa itu channel dengan flag? Head and shoulders semua dah tahu kan macam mana nak entry. Head and shoulders semua dah expert dah. Pancung je bawah kiri. Head and shoulders and then channel. Apa beza channel dengan flags? Okay, channel dengan flag. Channel dengan flag. HNS. Tunjuk lagi. Alah, banyak kali dah hari-hari saya cerita HNS. Tengok video yang sebelum ni lah bang. Penat lah. Okay. Kalau channel, dia sama juga macam CP. Pergerakan dia naik atas. Tetapi dia tidak menguncup. Maksudnya macam ni. Kalau wedges, pergerakan dia macam ni. Atas dia makin lama makin kecil. Okay. Tetapi channel dia makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Dia macam ni. Dia punya top tu kalau you tengok, you tarik dia punya line itu, dia sama je. You tarik bawah, trend line. Atas pun you tarik trend line. Sama saja. Sini dia jadi CP, sell. Atas dia makin lama makin naik, makin lama makin naik. Sudah. Parallel. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya dia keep on tembus supply zone. Supply zone makin lama, makin terem dah ni. Makin tembus, makin tembus, makin tembus, makin tembus. So apa jadi pada price? You rasa dia ke bawah ke atas? Price akan ke atas. Sebab kekuatan masa tu dia try, push. Dia cocok sini, supply zone tembus. So sini dah clear. Dia lebih kurang macam CP jugalah.
So biasanya dekat sebelah ni pun ada CP cell juga. Maksudnya ada CP cell yang ada gap. So dekat sini dia cocok sini. Sini dah clear. So bila dah clear, dia naik atas lagi. Dia dah tembus. Dekat sini pun dia dah cocok clear. So next time sampai dekat demand, dia boom ke atas. Okay? Boleh? So ini dipanggil channel. Bukan channel minyak wangi tu Ini channel. Terung ataupun apa dipanggil. Okey, satu lagi ialah flag. Pennant kejap. Channel. Ini flag. Ini channel ke bawah, dia naik ke atas. Macam mana nak tunjuk Okey. Ada satu lagi channel. Sekejap, saya padam macam ni. Dia ke bawah. Macam ni dia pergerakan dia. So channel ni dia macam mana nak cakap dia sama macam triangle tadi. Dia boleh ke atas dan dia boleh ke bawah. Depend pada dekat mana you punya supply zone, dekat mana you punya demand zone. Macam channel ni dia turun ke bawah, dia boleh ke atas. Oh, lagging sikit. Dia depend Kalau katakanlah sini you ada demand zone, dia reject, and reject. And dia boleh juga ke atas. Channel ni dia satu pergerakan yang panjang. Okay. So apa kita buat bila channel lah, kita boleh escape dekat sel kat sini, sel dekat ujung ni, sel dekat ujung, sampailah channel tu complete. Okay. So kalau kita tengok dekat MT4, pergerakan channel, GBP, lebih kurang macam ni. Template, SNDX, H1. Dia macam ni. Kalau you tarik ke atas, apa you buat adalah you sini sampai sini. Kalau dia ngam, ini dipanggil channel. Boleh? Oh, kalau channel dia panjang, pergerakan dia jauh sikit. Dia macam daripada ujung sini sampai ujung sini, dia mungkin makan ada banyak candlestick lah. Okay. Kalau flag dia bentuk sama, tapi dia kecil je. Dia kecil sahaja. Okay, macam ni pun channel kan. Tapi terbalik. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Ni pun. Okay, yang ni channel, yang ni flag. Yang bawah ni, dia kecil sikit. Berbanding yang ni, pergerakan dia besar. Maksudnya dia, pergerakan dia atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okay. And dia biasanya dia continuation. Sometimes dia continuation, sometimes dia reversal. Tengok keadaan dekat mana. But mostly, ianya adalah continuation. Maksudnya trend tengah up, bila dia buat channel, kemungkinan besar dia akan sambung up. Untuk channel, tak biasa trade channel, dekat mana yang nak masuk, biasa kita akan masuk dekat demand-demand dekat bawah ni kan. Tapi kalau you tak tahu, senang saja, you letak saja PO buy stop dekat sini. Dia break ke atas, dia akan sambung ke atas. You all kenal tak? Siapa ni? Siapa trader yang paling top kat dunia tu, yang pasal dia trade? Bukan Soros, seorang lagi. Pijat. No. Orang Mas Saleh, dia dah tua. Dia buat millions, a lot, memang million. Dia buat buku, dia buat macam-macam. Tapi dia bukan main forex lah. Dia tak main forex. Dia main saham. Yes, Warren Buffett.
Warren Buffett ke siapa? Tak pasti. Punya favorite setup adalah bukan Warren Buffett lah saya rasa. Nanti Mansur Safari kot. Hahaha. Tak adalah. Bukan. Maksudnya Mas Saleh. Betul Mas Saleh. Dia ada buat buku, dia ada buat ni, and then they make millions dengan stock. Stock USA So stock you tahu, you cuma boleh buy saja, you tak boleh sell. You sell maksudnya you close position. So apa dia buat? Dia punya favorite setup adalah channel. Dia akan buat buy stop dekat sini. Dekat channel ni dia tarik trend line, dia akan buat buy stop kat sini. Dekat channel ni dia akan buat buy stop, dekat sini dia akan buat buy stop. Simple saja. Very very simple. Senang tak? Warren Buffett ke? Yeah, I think Warren Buffett lah. And they make millions lah. Tak payah susah-susah. Dia cari channel. Price naik ke atas, retrace, dia akan buy stop kat situ. So, you tak perlu katalah teknik ni bagus, teknik tu buy dekat akar, bagus, sell dekat pucuk bagus. Semua pun janji boleh buat duit. Itu saja. Okey. Ini contoh channel apa lagi? Ada channel tak kat sini? CPLQ you sepatut tahu kat mana. CP and tiba-tiba dia boom ke atas. Dah pukul 10.47 lah. Nampak? You cut dah start break atas. Ada news tadi tak perasan. Indikator tak pasang. Kena pasang indikator je news. Oh, yang tadi dah lepas lah. Pukul berapa tadi? Pukul 10 ke 10.30? Bank of Japan, Euro GBP, Kanada dah start break atas. Mana? Pair apa tu? Yang CP buy. CP buy tu. Tapi jaga-jaga dekat sini masih ada lagi supply. Supply zone. Masih belum. Sini ada gap. 10 dan 10.30. So, okay. 80 pula dah. AU. EU. Okey, ada soalan tak? Channel apa ni? Satu lagi, saya bagi tahu. Double top dengan double bottom. So far channel faham channel dengan flag faham. Ada yang continuation dan ada yang reversal. Tapi dalam banyak-banyak ni yang paling saya suka, yang boleh katakan confirm dan selalu keluar ialah head and shoulders. Head and shoulders dan juga rising wedges. Wedge reversal. Itu memang saya akan tambah lagi cheesy, minta order lebih cheesy. Kasih penuh. So full margin balon je. Lepas tu kalau dia tak jadi, barulah panas macam. Okay. Extra hot, don't forget. Okay. Cara masuk CP yang akurat, bagaimana cikgu? Wow. Very good question. Macam mana nak masuk dekat CP yang paling accurate? Paling tepat? Sebenarnya dekat CP ni, kita pun susah. Turun naik. Bila masanya dia nak habis benda tu? So kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Memang agak sukar. Bila you ada CP, katakan ada tengah naik turun. Contohnya macam ni kan. Contohnya di sinilah katakan. Dia ada CP buy, and then dia ada CP sell. Sekejap dia naik atas, sekejap dia turun bawah, sekejap dia naik atas. Aduh pak, bikin gawat begini, nggak masuk macam mana? Nggak mau sell ke atau nggak mau buy? Nggak tahu kan? Agak sukar.
Kalau bisa kita entry di supply zone di sini, tapi takut dia tembus ke atas. Tapi bila kita buy, takut dia tembus ke bawah dulu. So, apa yang kita buat? Memang agak sukar untuk you nak masuk secara akurat. Tapi, paling senang ialah buat buy. Letak satu di sini, satu buy stop. Kamu praktis dulu dengan satu layer saja. Jangan, tak perlu layer tebal-tebal. Sebab trader di Malaysia ni ramai yang gila-gila semua. Semua mau cepat kaya. Okey. Kamu praktis dulu dengan buy stop, sell stop. Satu layer saja. Bisa enggak? Bisa pak? Bila dah MC panas, duk marah-marah dekat Facebook kan. Salah tu salah, ini salah, tu salah, ini salah lah. Betul tak? Bisa ya. Ya, sekarang pokoknya pokok kelapa. Boleh? Boleh enggak? So, ada soalan lain. Euro AUD to wages. Euro AUD. Macam ni CP, dia ke bawah. Dia tak ke atas. Oh, ini sudah CP cantik dah ni. Oh, lama kita budget. Dia nak ke atas kan? Tetapi dia ke bawah. Kalau kita tarik trendline sini. So, siapa yang dah buy masa tu mungkin dah MC lah. So, bukan semuanya jadi macam tu saja. Dia risk and reward lah. Okay, one question macam mana nak activate layer cell script. Okay, layer cell script. Macam mana First, you dah import belum you punya script semua? You dah import. You jangan import dekat indicator. You import dekat script. You pergi kat sini, file, open data folder. Video lagging sikit. And then, sebelum ni kita klik dekat MQL4. Okay, and then jangan masukkan dalam indicators, masukkan dalam script yang bahagian bawah ni. Okay, lepas tu you reset. Make sure you reset you punya MT4, maksudnya you close dulu. You close and then you buka balik. Boleh? Lepas tu, dah kan? Okay. Nampak dekat atas ni? Ada satu robot pakai topi. Topi warna biru. Okay, you klik sampai dia jadi warna hijau. Auto trading ni maksudnya bila you nak pakai script yang you nak auto. You buat auto. Bukan dia auto trading, you lepas tangan, you lepas cursor, dia entrykan untuk you. Bukan. Tadi ada orang cakap, dia PM saya, macam mana saya tak nak tekan auto trading cikgu? Cakap, tak lah, benda ni bukan dia trade untuk you. Tak ada. Auto trading tu maksudnya bila you hentam script, dia automatic jalan. Hanya dengan kebenaran you. Kalau auto trading, tekan, tiba-tiba ada entry, itu bukan auto trading. Itu namanya katakanlah ini ada CP. Kita ada CP di sini. Saya mau sell bermula dari sini 76.854 sampai bawah. Okey. So saya nak sell dekat sini, start sell stop di sini. Sell stop at 7685. 76 point berapa tu? 854. Okey, saya tulis je dulu. Sell stop start here. So apa saya buat adalah saya akan buka saya punya pending order layer no TPSL. Okay. You klik and then you tarik ke sini.
Okey, dia akan buka. Nampak tak? Ni saya punya saka ni. Dah nak bergerak. Dia dah tak sabar-sabar nak makan darah. Ini demo je lah. Ikut demo boleh lah. Ikut real jangan lah. Okey, apa you buat lah. You kena setting dulu bang. Untuk you nak suruh you punya saka kerja, you kena setting. Sekarang you nak buat sell stop ke sell limit? Kita nak buat sell stop kan. So PO limit true. Ini untuk PO limit. So ini false. You tukar setting pergi false. Kita tak nak order limit. Kita nak order PO stop. So kita nak buat sell stop. Sell stop you tekan true kat sini. PO stop true. Okey, sekarang ni saya nak PO buy ke saya nak PO sell? Saya nak sell. So PO buy false, PO sell true. Bijak ni saka dia automatic. Okey, start price. Masukkan start price. You nak start kat berapa? 76.854. You masukkan nombor tu. 76.854. Start lot berapa? You nak start berapa? Ini saka bukan Jepun, bukan Indonesia, bukan Malaysia. Ini saka import daripada USA ni bang. Memang power punya. Start lot. Katakan you nak start lot 0.01, you letak 0.01. Multiplier 1. Jangan tukar-tukar multiplier. Sebab kalau you tukar 2, dia akan gandakan. You buka 0.01, 0.02, 0.03 sampai that. Yes, daripada Mount Rushmore ataupun daripada Route 66. Total layer berapa nak? Berapa layer you nak buat kat sini? Daripada atas sampai bawah. You nak 30 layer, 100 layer boleh. You letak 30 layer. Okey, sekarang berapa gap? Layer gap. Setiap layer tu berapa gap? Katakanlah 10 pip. Kalau 10 pip, you kena kali 10. Sebab layer gap ni adalah dalam bentuk point. Okay, point. And then you tekan OK. Dah ready dah. And then you tekan OK, you punya saka kan berjalan. Tekan 2 kali. Nampak tak? Dia jalan automatik. Nampak. Dia buat layer. Macam mesin jahit singa. Cantik je dia punya layer dia. Tap sampai bawah. Kalau buy sama jugalah. You tukar yang tadi sell, you pergi buy. And then jarak tu terpulang kepada you punya benang dengan you punya jahitan. You nak rapat-rapat boleh. You nak jahit jauh-jauh pun boleh. Kalau you nak cantik lagi, you buat rapat-rapat. So, singa menawan keluarga bahagia. Okay. Kalau you pakai manual, you jahit tangan, tak cantik macam ni bang. Satu-satu you nak adjust, satu-satu you nak adjust. So, better you pakai script saja. Pakai mesin jahit, tap, dia buat. Okay. Tiba-tiba you float. Dia dah entry, tiba-tiba dah float. You dah menggelabah. You tak jadi. You nak buat macam ni. You nak buat macam mana? Okay. Sebelum float tu, kita feed, drag, drop. Maksudnya you nak TP kat mana? Katakan you sell, you nak TP kat bawah. You dah tamak gila. Take profit, you klik sini and then you drop saja kat sini. You nampak satu line kan? Tetapi ini adalah untuk semua yang you entry. AJ, sell, stop. Price berapa? TP nampak dia tengah buat. 7552, 7552. Cantik saka ni. Rajin sungguh. Okey, kalau you baca Yasin, saka takkan jalan. Dia akan hangus. Aduh. So, you tak, kalau you baca doa ke apa-apa kan, saka ni akan hangus lah, tak jadi. Okey, nampak tak cantik? Okey, sekarang TP dah siap. Stop loss you dekat mana? Stop loss you belum siap lagi kan? Stop loss you masih kosong. So, you tarik je drop. Drop 834 nampak automatic. Sekarang zaman moden bang. Mana ada tekan-tekan manual macam tu lagi. Okey, betul. Forex trader yang kaya-kaya tu sebab saka dia hebat-hebat. Betul.
Okey, faham Maksudnya bila sampai kat TV tu dia dah siap lah. You messenger dah, you dah boleh tidur dah. You boleh tidur and then you biar sajalah. Kalau ada untung nasib, batu tenggelam. Ada nasib dia naik profit, you profit lah. Macam tu saja. So katakanlah tiba-tiba dia dah turun bawah, you dah profit tak sampai TP lagi. Ataupun you nak close sebelum sampai TP. Ataupun dia dah turun bawah dan tiba-tiba dia naik atas balik. You tengah float beratus-ratus pip, you dah menggelabah. You nak close satu-satu macam mana? You tarik ke sini, dia akan close semua sekali. Tapi you tak kental lah bang. Kalau you tarik ni ke sini, dengan syarat lah, you dah jadi tak kental. You close saja sini, dia akan tanya, long short ke apa? Okay, ataupun semua sekali short ke, semua sekali buy ke, tekan okay, dia akan close balik. Nampak tak? Alamak, terputus. Okay, dia close balik. Satu-satu automatic dia akan close. Okey, dia keluar. Beres juragan. Perantara close sudah terlaksana. Oh, ini nampaknya saka ni dari Indonesia, Pak. Siapa yang bikin ni? Dari Indonesia. Mungkin. Bagus sekali ya. Terima kasih ya trader Indonesia, programmer dari Indonesia yang membuatkan skrip ini. Thank you very much. Close all. Close all. Ini video paling bagus. Bila you close semua, maksudnya umpama saka, you punya saka tu dah kena baca Yasin lah. Dia terus insap, lari, terbang, semua dah clear. Okey, boleh tak? Sekarang you dah belajar teori, sekarang you tengah praktis. Siapa yang tak yang you try dekat account $10 bang. You try account $10, you buka account micro, buka account $10, you try saja layer. Nanti you akan happy. Bukan happy lah. Kalau jadi, oh my god, you boleh dapat $100, $200 dengan sekali entry. Tapi you kena tahan lah. Kena tahan senaman jantung lah. Tapi kalau MC pun $10 kot. Kan? Tapi mungkin bagi setengah orang tu, dia $10 tu besar. Tapi kalau you dapat $10, ada seorang brother tu, dia pakai duit free tau. Duit yang SM bagi, yang $30 tu, bila you register, you dapat $30. $30 yang dapat free tu, dia tak pernah depo pun. Dengan $30 tu, dia grow jadi berapa you tukar? 7,000 USD. Tak ke gila macam tu. Dah lah dapat duit free, lepas tu kau hentam aku pula. Aku tak bagi kau duit nak withdraw. Mampulah kau. Dan chart pattern, you kena tahu. Adakah compression ni nak naik ke atas? Atau compression ni nak jadi CPLQ? Atau compression ni nak jadi continuation? Atau nak jadi reversal? Macam tu saja. And saya paling suka, terus terang saya paling suka setup compression yang besar H4 yang orang tak perasan. Dia ada banyak supply zone, dia akan try sell banyak kali. Macam itu tadi terjadi dekat GBP USD. Saya sangat suka yang jenis macam ni. Okay, seperti di sini. You ada supply zone, bertingkat-tingkat supply zone dia. You ada supply zone, you ada supply zone, you ada supply zone, semua dah clear. Dan orang tak perasan mendalah ni. Sebab dia tengok frame kecil. And dia ada QM level kat sini. Perfect. Rapat. Masa ni
price naik laju, ramai yang akan sell. Dia naik lagi, orang sell, dia naik lagi, sell. Memang masak lah masa tu siapa yang sell. Okay. Masa tu kita dah standby, layer sampai atas, sampai kat sini. Sampai ke awal CP. Daripada mula sini sampai awal CP, kira-kira dalam 300 pip. You balon saja bang. Okay. Bisa enggak pak? Bapak-bapak semua, bisa enggak? Masa tu you dah kerat, jadi keluar darah, chop, jangan tekan close all. Selagi dia tak sampai you punya TP, jangan tekan close all. Kalau you tekan close all, you balik kampung lah. Tak payah nak trade lagi lah. Okay. Sebab you belum kental. Masa saya buat dulu, mula-mula memang takut gila. Tapi bila jadi, oh mak ai, rasa macam best gila. You tak payah nak pening-pening, nak buy, nak sell, nak buy ke nak sell. You sekali buy terus lah. Halang-halang menyeluk berkasam, biar sampai ke ketiak masam kan. You halang buy je terus sampai atas. Sampai TP, you buy saja. Kalau you sell je sampai TP. Itu baru kental. Boleh pak? Emosi saka kena kental, yes. Kalau you tak MC, you tak pernah MC ataupun you tak pernah, mungkin agak susah. Tapi kalau you dah biasa MC, lah gelak je bang. MC tu standard lah. Semua orang pun ada loss, ada win. Tapi macam Soros cakap, tak kisah you betul ataupun you salah. Tapi bila itu saja. Tak pernah MC, tak pernah legend. Tak legend lah, betul. Tapi kalau UMC sampai 100k, 200k, tu bukan legend lah. Tu gila namanya. Okay. So, itu saja untuk malam ni. Saka saya pun dah minta darah lagi ni. Tak ada setup cantik lah. Dia minta pengorbanan. CPM 12. Siapa sini CPM 12? Kita ada apa? Kita ada logo baru untuk CPM 12. Logo yang sangat mahal. Logo macam ala-ala Illuminati tu. So macam ni lah. Okey. Tapi menyesal lah itu hari tak sell ke atas. Aduh, bila dia test tu kita takut sikit. Okey, satu lagi saya nak bagi hints. Kalau macam ni, you ada QM label kat sini. Saya nak bagi hints lah. Sebab semuanya adalah manipulation. Manipulation. Bila price naik ke atas, dia sampai kat sini, dia tak sampai dekat area supply zone. Katakanlah, you nak entry kat sini, you tak confident lagi. Dekat mana you letak stop loss. Kalau you letak stop loss, entry kat situ, stop loss ke atas, ianya sangat besar. Adalah goal. Lepas tu stop loss besar. Yes, QM level tu untuk short form untuk Quasimodo punya QM. Bahu kiri lah senang cerita. Okey, apa you buat ialah dekat sini you tunggu dulu. Dekat area sini price akan buat price action. Okey. So dekat sini you dah tengok price buat CP. Tetapi dekat sini dia ada CP juga. So dia jadi 50-50. Sini ada triangle. Okey. So dekat mana paling cantik you nak masuk? You buka time frame kecil. Kita tunggu apa? Manipulation. Pakai M30 lah. You dah berada di kawasan QM level, cantik. You tunggu price buat high, low, higher, high, lower, low. Daripada sini high, and then dia buat low. Dia buat low, and then dia buat high. And then dia buat lower, low. Oh, video lag, sorry. Dekat ni dia buat low, high, lower, low. So what do you expect ialah
Diorang akan buat manipulate. Kalau diorang nak sell, dia akan cari stop loss orang yang sell juga. So dia akan push price ke naik atas, laju. Tengok kiri you ada double maru, very nice. Something like this. So you hanya entry apabila price break high kat sini. Tunggu dulu. Dia break high ni saja you entry. Maksudnya dia buat manipulation. Barulah dia buat lower low. Okay? Faham tak? Hello, anybody home? Okay. Maksudnya always tunggu manipulation, always tunggu manipulation. Katakanlah you dah jumpa, let's say, template lah. Template SND. Dekat sini you ada double maru kat sini kan? Double maru. Price turun bawah and then dia dah cucuk atas. You pun dah start sell kat sini. Ramai orang akan start sell kat sini. Tetapi ianya masih belum cukup. Sebab bila you sell kat sini, price akan turun. Dia break low. Dia break kat sini. And then dia akan naik balik. Bila dia naik balik, you akan gelabah. Betul tak? Bila dia naik balik, dia akan gelabah. Betul. And then dia naik secara laju. Keluar nampak candle ni. Saya slow sikit. Nampak tak candle ni? Hello, nampak tak? Nampak kan? So, bila price naik laju, you akan menggelabah. You akan cut dia punya position sell. Rugi. Lepas tu baru price turun. So, instead kita sell kat sini, apa kita buat ialah kita tunggu price buat low dulu. Dia buat low. Tunggu saja. Tunggu. Dia buat high. And then, bila dia break lower low and confirm, you akan entry dekat higher high. Manipulation ni kan? Baru entry dekat higher high. Higher high maksudnya dia entry dekat atas daripada high. So kalau dekat sini you ada double maru, you boleh tukar 15. Dekat sini. Nah, you dapat entry kat situ lah lebih kurang. And then stop loss dekat atas. Baru you stop loss jadi kecil. Bukan dalam 32 pip. CSIH. Mas. Entry lagi sharp lah. Sekejap Slow. Laju sangat. Ada lagi double baru, ada support kat sini. Kat sini lebih kurang. Ada FTR. Entry dekat FTR. Okey. Maksudnya dia buat high, low, low. Saya tukar balik time. Low, high, low. You standby sell dekat atas FTR. Dekat this area. Always expect manipulation. Big trader memang suka manipulate. Okay. Macam Euro USD tadi. Euro USD. Sama bang. Sini you dah buat high. And then dia buat lower low. Mula dia buat low, dia buat high and then buat lower low. Once you dah nampak benda lah ni saja, you expect price akan naik atas, buat higher high. Tetapi apa jadi pada price? Price turun ke bawah.
Nampak tak? Ini dipanggil manipulation. Always like that. Kalau you dapat master manipulation ni, you are done. Tak payah cari apa lagi dah. Faham? Okay, good. Di sini kita ada support. Dia expect price akan sampai sini. Okay. Sini nampak tak ada satu shadow, dua shadow. Ini dipanggil 3 drive. So dekat sini kemungkinan dia akan membuat 3 shadow. Lebih kurang macam ni lah. EU ni akan naik. Yes, tapi kemungkinan dia akan kejar bawah dulu. Dia buat low, high, lower low, higher high. Kemungkinan besar dia akan cari this point. Sebab sini ada QM level. Tempat another manipulation. 1150. Sebab itulah ramai trader yang susah nak buat profit. Betul tak? Sebelum ni. Bukan sebelum ni lah, maksudnya 5% saja yang berjaya sebelum ni. Memang sedih bang. Sebab bukan dia orang tak terror. Dia orang dah terror dah. Bertahun-tahun dia orang dah belajar. Tapi sebab manipulation ni lah. Big trader punya kerja. Jerung-jerung yang korang ajar ni lah. Kita pun tak boleh salahkan dia sebab dia nak cari makan. Kita pun nak cari makan. Jadi kita terpaksa main dia punya game. Kalau you still dengan you punya game, you still guna indicator, you still guna something which is very very hard lah. You kena baca apa dia nak buat. Macam you main bola lah. You dah tahu lah game dia nak buat macam mana. So you dah prepare, you dah standby. You just follow saja. Dia sentiasa buat macam tu. High low, high low low, high low, high low low. Okay, take the blue pill and trade like Soros. Okay. So ada soalan lagi tak? Tak ada soalan lagi, saya tutup hari ni. Saka saya pun dah nak tidur ni, dah ngantuk lah. Okay, kalau soalan boleh ajukan di bahagian kat mana boleh hantar dekat ni lah. Dekat Telegram. Grup Telegram nanti siapa yang pandai tu tolong jawab. Dalam forex tak ada salah betul. You jawab saja. Sama-sama belajar. Logo SPN 12. Nak tahu ke? Lebih kurang macam ni. Nampak tak ni? View more. Okay, saya tunjuk yang betul ya. Something like this. Yeah, this one. No, this one. This one nice. 3. Apa maksud dia? Yang ni lah, yang ni. Yang ni cantik. Alamak, kejap. Mana yang cantik Kalau Einstein dulu dia cerita formula, dia pakai jari dia dah keluar dia punya formula. Macam ni. Yang kanan sekali ni. Yang ni. Tapi kecil. Okey lah, ambil yang ni yang senang. Okey, dan sebelah kiri QM level. Tengah-tengah ni R1, R2, R3, fake out. Yang ni tak sama level lah. Yang ni lah. Entry you dekat sini. Nampak? Nampak tak? You gelak Tapi inilah dia orang punya sign. Rupanya dia tunjuk entry macam tu. Rupanya dia satu team. So kalau you satu team dengan saya, setiap kali you jumpa saya kena tunjuk logo ni lah.
Agak mengerikan lah. Tapi itulah selalu yang berlaku. QM level, resistor, fake out, entry, standby. Senang tak nak ingat? Senang kan? So ini saya kena tutup cepat-cepat. Nanti kan besok dia FBI datang. So itu saja malam ni. Malam ni you all tak boleh tidur tau. Saya dah hantar saka semua kat rumah masing-masing. Alright. So kita punya grup senanglah CPM. Saya dah cakap kat diorang. Yang saya tak akan ajar lagi CPM 13. So nanti adalah perkembangan baru nanti. Okay. Minggu ni dengan minggu depan last. Minggu depan kita belajar money management. Alright. Boleh? Saya tutup dulu majlis kita malam ni. Siapa nak baca doa? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.